Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nur Najwa Husna binti Makrawi dari kelas BM5. Hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai fungsi sastera Melayu. Apa itu kesusasteraan Melayu? Kesusasteraan Melayu merujuk kepada hasil karya dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu dan ianya disampaikan melalui bahasa. Sastera juga dapat dikatakan sebagai seni bahasa kerana sastera ialah ungkapan spontan daripada perasaan yang mendalam. Malahan, sastera juga merupakan ekspresi fikiran melalui medium bahasa. Terdapat 4 fungsi sastera Melayu. Yang pertama sebagai hiburan, yang kedua sebagai pendidikan atau pengajaran, yang ketiga sebagai dakwah, dan yang keempat sebagai kritikan sosial. Hiburan. Keperluan menghiburkan akan melahirkan karya sastera yang membawa keseronokan yang indah. Hiburan terhasil dari keindahan, kata-kata yang diungkapkan, irama atau rentak yang tersusun, kemampuan karya sastera untuk membelai emosi pembaca atau pendengar, unsur kelucuan dan sebagainya. Kepentingan fungsi hiburan menjadikan karya sastera seperti cerita Penglipu Lara diterima oleh masyarakat sebagai karya yang diminati dan digilai masyarakat pada suatu ketika dahulu. Contoh, unsur hiburan boleh dilihat dalam karya sastera rakyat iaitu cerita jenaka. Pak Kaduk antara cerita jenaka untuk menonjolkan unsur hiburan ini. Cerita tersebut mengisahkan watak utama iaitu Pak Kaduk yang gila berlaga ayam. Pada suatu hari, Pak Kaduk dicabar oleh raja untuk berlaga dengan ayamnya. Namun, sebelum bertanding, ayam Pak Kaduk telah diminta oleh raja untuk ditukar dengan ayam milik baginda. Pak Kaduk yang tidak berfikir panjang telah membuat penukaran tanpa menilai dan meneliti terlebih dahulu. Malangnya, dalam perlagaan itu, ayam Pak Kaduk yang dimiliki raja telah memenangi pertandingan tersebut. Pak Kaduk yang ingin membuat kelainan ketika pertandingan tersebut telah membuat pakaian daripada kertas. Selesai sahaja pertandingan, Pak Kaduk yang menyangka ayamnya telah memenangi pertandingan itu telah bersorak girang sehingga keseluruh pakaiannya koyak rabak. Pak Kaduk yang telanjang bulat malu dan menyesal dengan kesilapannya. Yang seterusnya, pendidikan atau pengajaran. Fungsi lain karya sastera adalah untuk memberi pengajaran, nasihat atau pesanan kepada masyarakat. Fungsi ini juga menjadikan karya sastera sebagai suatu bahan yang dapat membawa kesedaran kepada masyarakat, mengubah pemikiran dan memberi peluang kepada masyarakat untuk menyerap nilai-nilai moral yang dibawa dalam karya sastera. Contohnya, cerita Sang Kancil dengan buaya yang cukup terkenal bukan semata-mata kerana ceritanya yang menghiburkan, tetapi keupayaannya untuk memasyarakatkan nilai, unsur moral dan pengajaran yang berguna kepada masyarakat. Tanpa kita sedari, kita dibesarkan dalam asuhan moral yang dibawa dari cerita tersebut. Tanpa sedar, kita diserapkan dengan kepentingan nilai tolong-menolong dan kita pula diperingatkan betapa buruknya sikap tidak mengenang budi. Yang ketiga, dakwah. Dakwah sebagai proses penyampaian pesan suci Tuhan kepada manusia tentu sahaja disampaikan melalui medium atau saranan yang difahami sebagai objek dakwah iaitu mad'u. Medium atau saranan dakwah tentulah melalui bahasa. Bahasa sebagai saranan komunikasi dakwah ternyata efektif atau berkesan. Islam juga menjunjung tinggi nilai kesusasteraan. Ruang dialektika yang terdapat dalam dunia kesusasteraan menjadikannya mampu menemukan warna baru dalam rangka menyampaikan pesan suci Tuhan yang disebut dengan dakwah. Pertemuan antara agama dengan kesusasteraan pada dasarnya terlihat dalam realiti peradaban Islam sebagai agama rahmatan lil alamin
dalam sejarahnya meletakkan agama sebagai sistem mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan sosial mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar masih tetap berjalan sampai sekarang. Yang terakhir, kritikan sosial. Sastera adalah rakaman kehidupan yang menggali dan menyelongkar kehidupan manusia daripada pelbagai dimensi dan sudut pandang yang berbeza-beza. Sesuatu yang dipaparkan dalam sastera adalah sesuatu yang berlaku dan terjadi dalam realiti kehidupan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana sastera adalah gambaran kehidupan manusia sebagaimana yang ditegaskan oleh Usman Awang, A. Samad Said dan Dharma Wijaya. Lantaran itu, karya sastera bukan sahaja merakamkan sesuatu yang luar biasa, tetapi perkara yang biasa namun ia diolah dalam bentuk karya kreatif yang indah sifatnya. Ia juga berasaskan pertimbangan bahawa karya sastera memfokuskan masyarakat, kehidupan dan manusia. Tentunya hubungan dan pertalian antara ketiga-tiga entiti ini saling berkaitan. Dalam konteks masyarakat yang pelbagai, susun lapis dan kehidupan yang melatari menjadikan wujudnya jurang dalam kalangan mereka. Hal ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan dan susila adab, sama ada untuk tujuan menegur, mengkritik maupun menyampaikan mesej. Dalam masyarakat, terdapat pelbagai watak yang mempunyai peranan tertentu dalam masyarakatnya. Namun, dalam keadaan tersebut, mereka tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jika ada sebarang kesilapan, mohon maaf saya pinta.